Alhamdulillah, pagi ni kita dapat menyambung lagi kelas kita ni di tempat baru, dan sebagai sambungan kepada pelajaran kita minggu dulu lah, 2 minggu yang lalu, telah pun disebutkan berkenaan dengan iman tu. Adakah apa ni berkait dengan soalan yang dikemukakan oleh pengurusi sana? Baru ni lagi, tapi kita tak ada nak sebut pada masa tu. Soalan itu ada kaitan juga dengan perbincangan hak sebelum tu, iaitu iman ini adakah ia murakkab atau basit. Murakkab artinya ia terdiri daripada beberapa juzuk. Kalau kata basit, maknanya tidak. Telah pun kita kemukakan kedua-dua tu beberapa minggu yang lepas. Boleh dikatakan kebanyakan ulama mengatakan iman itu murakkab. Jadi ada banyak juzuk dia. 3 lah juzuk dia, iaitu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah, dan melakukan dengan anggota. Itulah yang dikatakan juzuk bagi iman itu. Dan sebelum pada ni sudah bincang panjang dah. Untuk memahami soalan yang dikemukakan oleh pengerusi tadi, sebenarnya 2 minggu lepas, ia ada kaitan dengan perbahasan ni lagi lah. Dan jawapannya akan lebih memuaskan sebenarnya kalau kita mengambil pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau kita ambil pendapat Imam Abu Hanifah, ia mengatakan iman itu basit. Amalan, ucapan itu bukan merupakan juzuk yang membentuk iman itu. Dengan arti kalau tak ada hak tu, tak ada iman itu, tidak gitu. Tetapi kedua-dua tu adalah juzuk mukammil, juzuk penyempurna, menyempurnakan. Di antara dalil Imam Abu Hanifah dan orang yang sependapat dengan dia, guru dia, Hamad dan lain-lain lagi, ialah ada beberapa ayat dan hadis. Tak bunyi. Tak dengar. Ada beberapa ayat dan hadis di mana menunjukkan bahawa iman itu lain, dan apa yang kita panggil, yang kita kata Islam itu, yang tergambar pada ucapan dan juga perbuatan kita, itu lain. Kalau kita nak kira sebagai juzuk pun, juzuk mukammil, bukan juzuk muqawwim, seperti yang telah dibincangkan sebelum pada ni. Dalilnya ialah satu, banyak sekali kita dapati dalam Al-Quran ayat-ayat seumpama ini. Misalnya, innal ladzina amanu wa amilus salihat. Banyak tu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau mengikut kaedah bahasa Arab, dia panggil apa ni, ataf. Ataf tu, innal ladzina amanu wa amilus salih. Wow tu. Dan kalau mengikut bahasa apa ni, kaedah bahasa Arab, nahwu Arab, dia kira hak selepas wow tu dia panggil ma'tuf. Hak sebelum wow ada kaitan lah, hak selepas wow tu dengan dia tu, hak tu ma'tuf alaih. Kalau di'ataf dengan waw mengikut kaedah bahasa Arab, ia menunjukkan ma'tuf, hak selepas, dan hak sebelumnya itu lain-lain hakikatnya. Lain-lain hakikatnya. Bukan hak tula, bukan benda tula, tidak. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu sah. Itu ma'tuf alaih. Wa amil salihat,
Wa amilus salihat. Amilus salihat itu orang panggil ma'tuf. Tengah tu ada waw. Bila diatafkan dengan waw, ia memberi makna amilus salihat, amanu ataupun amal salih. Dan iman itu dua perkara yang berlainan hakikatnya. Bukan benda tula. Bukan benda tula. Lain-lain. Lain-lain. Itu makna ataf dengan waw. Kita tengok banyak sekali dalam Quran gitu. Kalaulah dia kata, puak-puak ni kata, kalaulah amal soleh itu merupakan juzuk kepada juzuk kepada iman, tak perlu dah disebut suku. Dah termasuk dah dalam tu. Dah termasuk dah dalam amanu tu. Kalau termasuk dah dalam amanu tu amal soleh. Amal soleh tu orang panggil, yang disebutkan sebagai satu juzuk iman, al-amal bil arkan ataupun al-amal bil jawarih. Itulah yang dimaksudkan dengan amal soleh. Amal soleh ni kalau sudah termasuk dalam iman sebagai satu juzuk yang membentuk iman, yang membentuk hakikat iman, tak perlu sebut suku dah. Apabila sebut suku dengan waw pula, ia menunjukkan hakikatnya berbeza. Seperti kita kata, tapi kalau dalam bahasa Melayu tak tahulah. Kalau pada saya lah, rasa tak berapa terang juga. Tak berapa terang juga. Kalau orang yang mahir nahu Melayu tu tak tahulah. Boleh jadi dia boleh kita berkongsi pendapat lah. Kalau ataf dengan dan ini, Ahmad dan Saleh datang. Ahmad dan Saleh datang. Bermakna Saleh dengan Ahmad tu lain-lain. Orang lain-lain. Bukan orang tula. Tidak mungkin kalau kita kata seorang tu nama Razak sah, nama Kadir sah, orang tula. Lepas tu kita kata Razak dan Kadir dah mari. Kita nak payah lagu mana? Razak dan Kadir, nama dia hak tula lah, orang tula. Tapi nama dia dua. Boleh ke orang kata lagu tu? Razak dan Kadir. Apa kita nak faham kalau dalam bahasa Melayu? Tentu kita akan faham orang lain-lain kan? Kita tak akan faham orang tula. Macam mana kita faham gitu? Apakah perkataan dan dalam bahasa Melayu itu memberi arti hak selepas dia dan hak sebelum dia tu hak lain-lain? Itu saya tak pastilah kalau bahasa Melayu. Tapi kalau bahasa Arab tentu dah. Kalau kata wow gitu mesti hak kemudian dengan hak sebelumnya hak lain-lain. Dia tidak hak tula. Kalau mengikut bahasa Melayu hak biasa pun kita umum, secara umum faham, kalau kata lagu saat ni orang akan keliru tu. Orang tak kata dengan maksud lain-lain, dengan maksud hak tula saat ni. Kalau Kadir dengan Razak saat ni hak tula dan kita guna dan, orang tak guna lagu tu kira-kiranya mengelirukan. Mengelirukan. Dia kena kata apa ni kita kata Razak iaitu Kadir dan kalau maksud orang lain dia kena sebut iaitu baru ialah Kadir tu dengan Razak tu hak tu lah. Kalau kita sebut dan gitu orang akan faham hak lain. Kalau bahasa Melayu secara umum pun gitu dah. Bahasa Arab memang dia ada kaedah jelas. Kalau dan gitu wow mesti dah lain-lain. Mesti lain-lain. Sebab itulah Allah SWT sebut innal ladzina amanu wa amilus salihat. Wa amilus salihat. Maknanya amal soleh dengan iman itu suku. Tidak dinafikan bahawa amal soleh itu penting untuk orang yang beriman. Memanglah tak boleh dipisahkan, sehingga tak boleh dipisahkan antara iman dengan amal soleh. Itu semua terima, orang ahli sunnah terima. Tetapi adakah amal soleh itu termasuk dalam juzuk sebagai juzuk iman? Situ hak jadi perselisihan pendapatnya. Walau bagaimanapun kita sudah bincang dah lepas pada minggu-minggu lepas. Orang yang kata sebagai satu juzuk tu pun dia tidak kata juzuk muqawwim. Juzuk yang kalau tak ada dia tak ada. Tak ada hakikat iman itu.